Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita yang panas, menggempakan dan viral di seluruh negara hari ini adalah berkaitan dengan kes rasuah, skandal rasuah melibatkan KFA di negeri Kedah. Dan juga pagi tadi ya kita dengar ya Sanusi telah pun dipanggil pihak SPRM untuk diambil keterangan selama 3 jam berada di sana. Dan apa yang berlaku dalam kenyataan dan selepas itu kenyataan daripada pihak SPRM menyatakan bahawa siasatan ya rasuah kes KFA RM 6 juta ini sudah di peringkat akhir. Di peringkat akhir. Jadi hampir dimuktamadkan. Ya, selepas itu barulah akan diserahkan kepada pejabat peguam negara ya untuk tindakan selanjutnya sama ada didakwa atau tidak. Jadi itu perkara pertama. Perkara yang kedua adalah kenyataan terkini Daim Zainuddin yang pastinya mengejutkan anda sahabat-sahabat semua. Ya, begitu sombong dan egonya ya mereka berkata seperti itu. Jadi tanpa buang masa saya ingin membacakan kenyataan media berita hari ini yang saya petik daripada Free Malaysia Today. Ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berkata siasatan sudah berada di peringkat akhir bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah, KFA dan presidennya sendiri iaitu Menteri Besar Lato-Lato. Dan bagaimanapun pengarah kanan siasatan SPRM Hisamuddin Hashim berkata, butiran terperinci berkaitan siasatan tidak dapat didedahkan kepada umum kerana mengandungi maklumat sensitif dan rahsia. Bagi melengkapkan kertas siasatan ini juga, pihak SPRM telah pun memanggil Menteri Besar Kedah Sanusi Nor untuk hadir ke Ibu Pejabat pagi tadi. Katanya dalam kenyataan, beliau memaklumkan kes rasuah membabitkan KFA ini disiasat SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan projek di negeri itu jika menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan. Jadi terdahulu ada Sanusi yang juga Presiden KFA meninggalkan Ibu Pejabat SPRM selepas 3 jam memberi keterangan. Kereta Mercedes-Benz yang membawa dilihat keluar kira-kira 11 pagi selepas tiba kira-kira 8.30 pagi tadi. Jadi MB Lato-Lato ini enggan memberi komen kepada pihak media dan dijangka membuat kenyataan petang ini. Pada 9 Januari lalu, media melaporkan Menteri Besar sebuah negeri di utara akan dipanggil SPRM berkait isu rasuah lebih RM 6 juta melibatkan Persatuan Bola Sepak. SPRM pada 5 Januari lalu menahan CEO sebuah Persatuan Bola Sepak negeri di utara ya, bersama 3 individu lain untuk membantu siasatan dan kes rasuah RM 6 juta pada tahun 2020. Keesokannya naib Presiden KFA Radhi Maddin mengesahkan CEO Persatuan itu Zulkifli C. Harun direman badan anti rasuah tersebut. Sanusi pada 8 Januari lalu berkata beliau adalah sasaran sebenar siasatan SPRM ke atas kes rasuah membabitkan KFA. Beliau mendakwa individu ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah itu sekadar aksesori kerana dirinya adalah sasaran sebenar mereka yang mahu kaitannya, kata Sanusi. Hebat Sanusi ini ya. Semua perkara katanya dialah yang menjadi sasaran. Tapi itulah sahabat semua. Pokok tidak akan bergoyang kalau tiada angin. Jadi skandal ini tidak akan disiasat kalau tidak ada rasuah seperti mana yang berlaku. Jadi ini disiasat kerana adanya laporan ya daripada kontraktor yang telah dijanjikan ya untuk membuat beberapa projek, tapi akhirnya selepas membayar lebih dari 6 juta katanya mereka tidak dapat apa-apa. Kerana itu mereka membuat laporan kepada SPRM. Jadi berkaitan dengan Tun Daim sahabat semua, apa kenyataan beliau terkini? Ini dia, Tun Daim mengatakan dan memohon ya semakan kehakiman perintah SPRM hentikan siasatan terhadap dirinya dan keluarganya. Wow, hebat. Kenapa begitu takut untuk disiasat kalau benar tidak bersalah? Benarkan pihak SPRM untuk membuat siasatan. Kalau sehingga membuat semakan begini, maksudnya ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Jadi
Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan 5 anggota keluarganya telah memfailkan permohonan untuk memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ke-6 mereka serta Ilham Tawa Sdn Bhd memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang menyasarkan SPRM dan pendakwa raya sebagai responden pertama dan kedua. Menurut salinan afidavit dan sokongan Daim, tindakan SPRM membingungkan, amat mengganggu dan sesuatu tidak mempunyai sebab munasabah. Dia mendakwa bahawa SPRM tidak mendedahkan kepada jenis kesalahan yang dia disiasat sejak tahun lalu, kecuali dimaklumkan adalah mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Daim dan keluarganya mahu Mahkamah membatalkan siasatan terhadap mereka dan memohon pengisytiharan bahawa siasatan SPRM adalah tidak berperlembagaan. Permohonan itu difailkan Daim atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melalui firma Guaman Tuan Tommy Thomas. Jika Mahkamah memberikan kebenaran itu, Daim dan keluarga memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan yang dimulakan terhadap mereka sehingga kini menurut aturan 53, kaedah 3 dalam kurungan 8, kaedah-kaedah Mahkamah 2012. Itu antara sahabat semua perkembangan ya berkaitan dengan skandal yang juga melibatkan bekas Menteri Kewangan ketika siapa ni Tun Dr. Mahathir ya menjadi kerajaan. Hari ini beliau memohon ya supaya siasatan ini diberhentikan karena siasatan yang dilakukan oleh SPRM ini tidak berperlembagaan, tidak mengikuti lunas undang-undang. Itu antara sebab kononnya beliau mahu memohon untuk menghentikan siasatan. Jadi bagi rakyat sebenarnya, kalau beliau mahu membuktikan beliau tidak bersalah, tidak apa-apa yang harus ditakutkan, siasatan ini harus diteruskan. Jika disiasat dan tidak menemukan apa-apa masalah, maksudnya dia tidak bersalah. Tapi kenapa setakat hari ini beliau mahu menghentikan siasatan? Adakah sesuatu yang cuba mereka sembunyikan? Adakah sesuatu yang cuba mereka tutup ya agar siasatan ini tidak dilakukan? Itu satu persoalan yang menarik sahabat-sahabat semua. Satu lagi perkara berkaitan dengan skandal rasuah 6 juta ini. Kenyataan MB Lato-Lato kononnya mereka telah pulangkan duit ya, pulangkan duit 6 juta lebih tu. Tapi kenapa kalau sudah dipulangkan, kenapa kontraktor terbabit membuat laporan, masih meneruskan untuk membuat laporan dan menuduh ya MB Lato-Lato ini dan juga KFA telah menipu mereka walaupun sudah mendapat duit tapi tidak diberikan projek. Itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.